Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiz bin Muhammad Hamka, pelajar College Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, daripada ijazah Al-Quran dan Sunnah. Pada hari ini saya akan membuat perkongsian tentang sedekah. Dalam banyak-banyak amalan kebaikan, akan ada manusia ketika di dunia dulu sangat berat untuk bersedekah. Namun ketika menghadapi saat kematiannya, dia merayu kepada Allah supaya ditangguhkan seketika, supaya dia dapat berbuat demikian. Menerusi firman Allah yang bermaksud, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Manusia hanya akan tahu kehebatan dan ketegihan amalan sedekah itu selepas mereka meninggal dunia. Sedekah digambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Mengikut perkiraan asas matematik, apabila 1 tolak 1, maka hasilnya adalah kosong. Bagaimanapun tidak bagi amalan sedekah, kerana perkiraan 1 tolak 1 itu akan jadi 10 hingga 700. Allah berfirman yang bermaksud bandingan, yakni derma, orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah SWT ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat kurnianya, lagi melepeti ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Demikian besarnya ganjaran pahala dijanjikan Allah kepada hamba-Nya yang bersedekah dan berinfak di jalan Allah dengan ikhlas. Bersedekah dan berinfak tidak akan sesekali menyebabkan harta seseorang itu semakin berkurangan, namun ia dapat memperkayakan hati, membersihkan harta, memanjangkan usia serta melancarkan rezeki yang dikurniakan Allah. Sebab itu, bagi menyelesaikan pelbagai masalah dalam kehidupan seharian kita hari ini, sedekah adalah jalan penyelesaiannya. Secara logik, apabila berada dalam kekurangan, pasti kita mengharapkan orang lain memberikan sesuatu. Bagaimanapun, perkara itu perlu diubah. Kita perlu berusaha untuk bersedekah walaupun dalam keadaan kekurangan, selain meyakini amalan itu menyebabkan diri kita akan memperoleh banyak kelebihan. Kebiasaan kita dengar pepatah orang cakap, banyak bagi banyak, sikit bagi sikit. Contohnya, jadikan amalan setiap kali pergi ke masjid, sebelum atau selesai solat, kita derma dalam tabung masjid walaupun RM1. Walaupun jumlah atas nilainya sedikit, namun kesusahan kita mengeluarkan wang itu yang sebenarnya dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis menerangkan, jika manusia mereka biasa bersedekah walaupun dengan sedikit kurma, ia mampu menghalang wajahnya daripada dibakar api neraka. Selain itu, apabila berada dalam keadaan bersedih juga, kita mencari peluang untuk bersedekah. Mudah-mudahan Allah akan mengurniakan kegembiraan pada hati kita yang berduka cita. Lihatlah bagaimana kisah Asma binti Abu Bakar, iaitu anak sahabat karib Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal dengan sifat pemurah walaupun dirinya dalam keadaan tidak berkemampuan. Meskipun bapanya seorang ahli perniagaan yang terkenal dan kaya raya, namun selepas berhijrah ke Madinah, Abu Bakar tidak meninggalkan sebarang harta buat keluarganya.
Begitu juga dengan suami Asma, iaitu Zubair bin Awwam. Beliau seorang yang sangat dihormati dan turut berjaya dalam perniagaan. Namun, seluruh harta yang dimiliki turut diinfakkan di jalan Allah. Kemurahan hati dan sifat dermawan itu akhirnya turut mengalir dan sebati dalam diri Asma. Jelas? Kita teruskan. Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad, aku mendengar Ibnu Zubair berkata, tidak pernah aku melihat seorang wanita yang lebih murah hati dari Aisyah dan Asma. Dalam hadis riwayat Bukhari ada diceritakan, pada satu ketika Asma datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa pun selain yang dibawa pulang Zubair. Apakah aku harus bersedekah? Kemudian Rasulullah menyuruh Asma bersedekah dan tidak menyimpan hartanya. Kisah kemurahan hati Asma binti Abu Bakar itu sepatutnya dijadikan contoh buat kita semua pada hadirin sekalian. Jika hendak melakukan sesuatu kebaikan seperti bersedekah, jangan terlalu banyak berfikir atau berkira untuk melaksanakannya, kerana amalan itu sebenarnya sangat dekat dengan nilai ketakwaan. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 134 mengenai bersedekah yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Justru setiap apa yang diperintahkan Allah itu pasti ada manfaatnya. Bila Allah menyuruh hamba-Nya melakukan sesuatu, sama ada dalam bentuk wajib atau sunat, walaupun pada awalnya dilihat begitu sukar, jika dilakukan pasti ada kemanisan pada akhirnya. Ingatlah, segala harta dunia yang kita pakai atau pegang ketika ini belum tentu menjadi milik kita. Yang pasti, setiap sen atau harta diinfakkan di jalan Allah itu akan menjadi pelaburan di akhirat kelak, di mana kebaikannya berkekalan. Hadis dari Amru bin Auf radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan teruk, dan Allah SWT pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dari memangga diri dari pemberiannya. Hadis riwayat Bukhari. Huraian hadis yang pertama, selain daripada sedekah wajib iaitu zakat harta, zakat fitrah dan sebagainya, umat Islam umumnya digalakkan memberi sedekah sunat sebagai tanda syukur dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pemberian sedekah akan diberikan ganjaran pahala sekiranya dilakukan dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Bahkan fadilat atau kelebihan adalah meliputi dunia dan akhirat. Yang ketiga, faedah sedekah di dunia adalah seperti seseorang itu akan dimurahkan rezekinya oleh Allah, terhindar daripada bala bencana, dipanjangkan umur, mencegah kematian yang buruk, di mana orang yang selalu bersedekah akan dilindungi daripada ditimpa kemalangan yang menyebabkan kematian dalam keadaan yang ngeri, atau mati dalam keadaan tidak beriman, yakni su'ul khatimah. Tak jauh tuan-tuan, kerana sedekah itu sebenarnya membawa rahmat, di samping menghapuskan sifat sombong, takbur dan menunjuk-nunjuk dengan pemberiannya. Yang keempat, manakala faedahnya di akhirat pula ialah seseorang itu
akan mendapat naungan daripada panas terik di padang mahsyar dan mendapat pendinding daripada api neraka. Kemudian saya teruskan lagi sedikit lagi. Sedekah menjadi antara amalan yang paling berat dilakukan, khususnya manusia yang tidak suka berkongsi harta dengan yang lain. Namun orang beriman yang memahami konsep sedekah itu akan meyakini ia amalan terpuji yang bukan hanya mampu menyucikan diri dan harta, bahkan pahalanya berkekalan hingga ke hari pembalasan. Dekat sini apa yang kita boleh faham bahawa orang yang betul-betul mendalami ilmu agama Islam, dia faham walaupun daripada segi logik akalnya, bila kita bersedekah kita akan rasakan, oh saya keluarkan RM10 hari ni, mana harta saya kurang RM10 hari ni. Esok saya keluarkan RM20, harta saya kurang RM20. Tapi sebenarnya bila orang tu dia faham betul konsep sedekah, semakin dia bagi, semakin Allah tambah lagi rezeki dia. Tapi rezeki itu dalam pelbagai bentuk, antaranya keamanan dalam keluarga, panjang umur, sihat tubuh badan. Tidak semestinya berasaskan duit sahaja. Pada umumnya, bersedekah ialah amalan sunat yang banyak disebutkan dalam Islam. Ia pemberian ikhlas yang sebenarnya menandakan tahap keimanan seseorang selain bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan sedekah tidak terhad kepada orang berharta. Sebaliknya, orang Islam yang tidak memiliki harta pun boleh bersedekah berdasarkan kemampuannya, asalkan lahir daripada hati yang ikhlas. Sedekah juga tidak terhad kepada pemberian wang ringgit atau harta benda. Sebaliknya, merangkumi hal-hal seperti mengajar ilmu baik dan memberi pertolongan. Tuan-tuan, dekat sini saya nak kongsikan sedikit 3 perkara yang boleh kita jadikan amalan, iaitu sedekah yang berpanjangan. Yang pertama, sedekah yang kita infakkan kepada masjid. Selagi harta benda yang kita infakkan masjid tu masih berguna, insya-Allah ia akan terus mengalir kita walaupun kita dalam kubur. Yang kedua adalah anak soleh. Anak soleh, selagi mana ia berdoa kepada ibu bapanya di dalam kubur setiap hari, insya-Allah benda tu akan terus sampai kepada ibu bapa di dalam kubur. Yang ketiga adalah amalan yang kita ataupun kita mengajak amalan baik kepada orang. Selagi mana orang tu mengamalkan amalan tu, insya-Allah ia juga akan sampai kepada kita. Malah senyum juga disifatkan sebagai sedekah. Apatah lagi jika ia membabitkan pembangunan ekonomi umat Islam, seperti membayar zakat, berwakaf dan infak, memberi sumbangan wang serta harta. Abu Zar berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu ialah sedekah bagimu. Kamu memerintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran ialah sedekah. Kamu memberi petunjuk kepada seorang sesat di jalan ialah sedekah. Kamu melihat kepada seseorang yang tidak dapat melihat dan menolongnya, sedekah bagimu. Kamu menghilangkan batu, duri dan tulang di jalan ialah sedekah bagimu. Dan kamu memasukkan air daripada timbamu ke timba saudaramu, sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut Nabi SAW bersabda, tiada suatu pagi pun yang dilalui seorang hamba melainkan akan ada 2 malaikat turun dan berdoa, ya Allah, berikan kepada pemberi sedekah ganti sedekahnya. Malaikat satu lagi berdoa, ya Allah, berikan orang yang menahan sedekah dan kedekut kemusnahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Amalan sedekah meskipun pada logik matematiknya akan mengurangkan sebahagian harta kita apabila diberikan kepada orang lain. Sebenarnya ia tidak demikian dalam pandangan Islam. Menerusi amalan sedekah, seseorang akan dimurahkan rezeki, terhindar bala bencana, dipanjangkan umur, mencegah perkara-perkara yang tidak diingini di dalam keluarganya. Kisah kelebihan amalan sedekah ini pernah disebut Rasulullah SAW apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan baginda bersabda, pada suatu hari ketika seorang lelaki berada di tanah lapang yang sunyi, dia terdengar satu suara dari awan, siramlah air, yakni hujan, kepada kebun si fulan itu. Awan itu bergerak lalu mencurahkan airnya pada sebidang tanah berbatu hitam. Saluran air pada tanah itu kemudiannya menampung semua curahan air hujan dan mengalirkannya ke suatu arah. Lelaki itu pun mengikuti air itu dan menemui seorang petani berdiri di kebunnya sedang mengubah aliran air dengan cangkul. Lelaki itu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Petani itu menjawab, "Nama saya Fulan," nama yang baru didengarnya dari angkasa. Si petani bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, mengapa kamu tanyakan namaku?" Kata lelaki itu, "Sebenarnya sekejap tadi saya dengar satu suara dari langit yang baru menurunkan air ini." Suara itu berkata, "Siramilah air hujan pada kebun si Fulan, menyebut nama kamu. Apa yang kamu buat dengan kebun ini?" Petani itu berkata, "Baiklah, kalau kamu katakan begitu, sebenarnya aku selalu perhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu aku sedekahkan 1/3 daripadanya, 1/3 berikutnya aku makan bersama keluargaku, dan 1/3 lagi aku kembalikan untuk modal cucuk tanam." Hadis riwayat Muslim. Itu adalah sedikit apa yang saya dapat sampaikan dan dapat saya kongsikan. Tapi di sini ada satu pesanan saya, kalau boleh sedekah tu biarlah tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Okey, baik, selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.